Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana strategi Malaysia, kerajaan Malaysia dalam memerangi COVID-19 ini. Yang mana sejak dulu pada bulan 3 Malaysia sudah mengamalkan atau sudah membuat lockdown atau PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Sampailah sekarang PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Jadi dalam 3 bulan PKP hinggalah sekarang, begitu banyak cara-cara, trik-trik yang diterapkan oleh kerajaan Malaysia dalam membantras, dalam menumpas, dalam memerangi COVID-19 ini. Sehinggalah Malaysia menjadi negara percontohan di dunia ini. Karena Malaysia masuk dalam kategori 5 negara terbaik dalam memerangi COVID-19 ini. Jadi selama beberapa bulan terakhir ini, daripada PKP dilanjutkan dengan PKPB, yang mana diangsur-angsur buka, sampailah PKPP ini semua diangsurkan diperlahan buka. Sampailah bagaimana mallnya dibuka, bagaimana sekolahnya dibuka secara perlahan-lahan, semua sektor ekonomi dibuka secara perlahan-lahan. Ini menunjukkan sebenarnya adalah trik atau cara jitu dari kerajaan Malaysia. Kenapa harus begitu? Karena Malaysia sangat memperhatikan warganya sendiri. Bagaimana warga atau rakyat yang ada di Malaysia ini bisa terbebas cepat daripada COVID-19 ini. Ini sebetulnya negara-negara lain mesti mengambil contoh ya kepada Malaysia, karena Malaysia adalah salah satu negara yang tersukses dalam memerangi COVID-19 ini. Dan di antara sektor-sektor yang dibuka ini, yang secara perlahan-lahan dibuka, apakah sektor ekonomi sampailah sektor pendidikan, yang mana kerajaan Malaysia pun membukanya secara perlahan-lahan. Mulai dari memperhatikan SOP, semua warga sekolah wajib pakai mask, cek suhu badan, guna hand sanitizer dan lain-lain. Dan juga adanya penjarakan sosial dalam sekolah tersebut. Meja yang mesti dijarakkan 1 meter. Dan juga pelajar mulai masuk sekolah secara berperingkat. Nampak tak sama kita bahawa Malaysia sangat memikirkan strategi bagaimana untuk menumpas atau melawan COVID-19. COVID-19 adalah musuh yang tak nampak. Jadi kita mesti menggunakan trik yang terbaik untuk mengalahkan musuh yang tidak nampak ini. Jadi kita akan lihat bagaimana strategi atau cara kerajaan Malaysia ini dalam memerangi COVID-19 ini, dan bagaimana cara kerajaan Malaysia dalam membuka sekolah ini secara perlahan-lahan. Karena pendidikan ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Kalau nanti pelajar lama-lama di rumah belajar secara online pun tidak efektif sebenarnya ya. Jadi kita lihat bagaimana strategi kerajaan Malaysia. Pembukaan sekolah menengah bagi pelajar tingkatan 1 hingga 4 dan kelas peralihan serta sekolah rendah membabitkan murid tahun 5 dan 6 bermula 15 Julai ini. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata, tarikh pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 1 hingga 4 pula adalah pada 22 Julai. Tarikh pembukaan semula sekolah ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Bagi sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM pula, mereka juga disaran untuk mengikut tarikh pembukaan penuh sekolah yang telah ditetapkan. Tambah beliau, pembukaan semula sekolah untuk murid bukan kelas peperiksaan awam itu dilaksanakan secara berperingkat setelah mengambil kira saranan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Kemasukan calon lepasan SPM 2019 ke tingkatan 6 semester 1 tahun 2020 boleh disemak mulai hari ini dengan murid terlibat akan mendaftar pada 15 Julai ini. Di sini kita bisa lihat bagaimana kerajaan Malaysia saling terhubung antara Majlis Keselamatan Negara, Menteri Kesihatan, juga bahagian Menteri Pendidikan, semua terlibat. Jadi semua berperanan dalam memerangi COVID-19 ini. Dan sekolah kita lihat bahawa di Malaysia ini dibuka secara berperingkat.
Bulan Jun kemarin itu tingkatan 5, tingkatan 6 semester 1 itu sudah mulai sekolah. Untuk bulan Juli ini, 15 Juli atau minggu depan itu, tingkatan 1 hingga 4 pula telah dibuka. Jadi kita lihat persiapan atau cara kerajaan Malaysia dalam memerangi COVID-19 ini. Dan juga tentunya yang masuk sekolah ini mesti mengikut SOP yang telah disediakan. Kita teruskan. Pembukaan semula sekolah berasrama pula akan dilaksanakan mengikut kapasiti asrama sekolah masing-masing serta mengambil kira penjarakan sosial. Bagi asrama yang menggunakan katil 2 tingkat, semua murid dijangka dapat kembali ke asrama dalam tempoh 28 hingga 42 hari bermula 24 Jun lalu. Semua institusi pendidikan swasta di bawah kategori pusat yang berdaftar dengan KPM juga boleh beroperasi semula 15 Julai ini. Untuk yang bahagian asrama pula pun ada cara. Jadi tidak semua boleh masuk ke asrama. Yang boleh adalah bahagian yang tingkatan 5 ke atas ini, mereka dibenarkan masuk asrama, dan itu pun hanya katil yang bahagian bawah. Kalau seandainya katil ini ada 2 tingkat, hanya katil bawah saja yang dipakai, yang atas mesti kosong. Dan ini adalah bentuk cara bagaimana model pengoperasian sekolah, karena ini yang penting. Di Malaysia ini sekolah kerajaan banyak dan juga pelajarnya sangat ramai ya. Bagaimana mereka bisa masuk ke sekolah ini sementara pelajar sangat ramai? Kalau dengan jarak 1 meter itu tidak mungkin semuanya masuk ya. Kecuali nanti memang ada dewan yang luas, ada tempat yang banyak, pasti bisa masuk semua. Dan sekarang kita tengok bagaimana cara atau model kemasukan sekolah ini bagi pelajar-pelajar yang ramai. Dan dalam benda itu, pihak pentadbiran sekolah perlu memilih satu model pengoperasian terbaik untuk dijadikan panduan bagi memastikan pembukaan penuh sekolah masing-masing bulan depan berjalan lancar. Jelas Dr. Razi, model pengoperasian dikenal pasti pihak kementerian dengan mengambil kira aspek penjarakan sosial selain memastikan pengoperasian sekolah dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berbeza mengikut kapasiti dan keupayaan masing-masing. Model yang dimaksudkan ialah model 1 sesi, model 2 sesi dan model penggiliran. Model 1 terpakai bagi sekolah yang mempunyai bilik darjah atau ruang yang mencukupi bagi menempatkan semua murid dalam satu sesi. Model kedua untuk sekolah sedia ada yang telah beroperasi secara 2 sesi ataupun sekolah 1 sesi yang kini perlu beroperasi secara 2 sesi ekoran tidak mempunyai ruang yang mencukupi. Model ketiga, model penggiliran, boleh dipilih oleh sekolah yang tidak mempunyai ruang mencukupi bagi menempatkan semua murid walaupun dengan melaksanakan model 2 sesi. Bagi model penggiliran untuk sekolah menengah, murid tingkatan 5 dan 6 perlu hadir ke sekolah setiap hari. Manakala kehadiran murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4 perlu dibuat secara bergilir-gilir mengikut kelas atau aliran tertentu. Pihak sekolah hendaklah menentukan bentuk penggiliran yang sesuai berdasarkan keperluan murid. Yes, kita dengar penjelasan dari Menteri Pendidikan, Menteri Kanan Pendidikan Malaysia Dr. Rozi bahawa model sekolah ini ada 3. Yang pertama model 1 sesi, ini bagi sekolah yang memang semuanya pelajar bisa masuk. Tapi bagaimana dengan pelajarnya yang ramai? Yang kedua adalah model 2 sesi. Hari ini masuk, esok tidak, hari ini masuk, esok tidak. Atau bisa jadi dengan sebagian masuk pagi, sebagian masuk sore, macam tu ya. Dan yang ketiga adalah penggiliran. Penggiliran ini diserahkan kepada sekolah bagaimana teknikalnya. Contohnya di sekolah tempat saya mengajar ini, untuk minggu depan itu sudah masuk sekolah, itu hanya masuk untuk tingkatan 2, 3, 4. Jadi untuk tingkatan 1 itu baru masuk nanti bulan depan, bulan Ogos, mudah-mudahan ya. Murid tahun 1 hingga 6 pula boleh hadir secara bergilir mengikut kelas ataupun tahap. Tambahnya, kaedah pembelajaran murid bagi model itu adalah secara hybrid, iaitu secara bersemuka di sekolah semasa hari persekolahan dan secara home-based learning ketika mereka tidak dijadualkan untuk ke sekolah. Senarai sekolah mengikut model yang telah ditetapkan akan dimaklumkan selewat-lewatnya seminggu sebelum sekolah dibuka semula sepenuhnya. Pembukaan semula sesi persekolahan hanya membabitkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP. Justru tiada sebarang aktiviti sukan, ko-kurikulum dan perhimpunan dibenarkan buat masa ini. Kita dengar tadi dalam berita ini disampaikan bahawa yang masuk minggu depan itu adalah tingkatan 1, 2, 3, 4 dan darjah 5 dan 6. Darjah 5 ini sama dengan kelas 5 SD, darjah 6 kelas 6 SD. Tingkatan 1 ini sama dengan kelas 1 SMP sampai
tingkatan 4 kelas 1 SMA ya. Jadi itu untuk masuk minggu depan 15 Julai. Sedangkan satu minggu lagi itu tepatnya 22 Julai itu akan masuk lagi darjah 1 hingga darjah 4 atau SD kelas 1 sampai SD kelas 4. Kita lihat di sini bahawa strategi kerajaan Malaysia begitu cantik sekali. Saya suka karena saya pun sebagai tenaga pengajar atau warga pendidik di Malaysia ini begitu terkesan, begitu terbaiklah. Karena kita sangat mengapresiasi usaha kerajaan Malaysia dalam membantras, dalam memerangi COVID-19 ini. Dan juga tadi kita dengar bahawa kalau seandainya pelajar nanti masuk, tidak semua dibenarkan. Contoh perhimpunan atau upacara Senin pagi itu belum lagi, acara sukan pun belum lagi, dan juga ke kurikulum itu belum lagi. Kita lihat bahawa di sini kerajaan Malaysia membuka secara perlahan-lahan aktiviti yang semulanya ada. Jadi sekarang kita lihat ke depannya strategi kerajaan Malaysia ini dalam membantras melawan COVID-19 ini. Mudah-mudahan cara yang seperti ini yang diterapkan oleh kerajaan Malaysia ini bisa ditiru oleh negara-negara lain. Dan kita juga berharap di negara Indonesia tentunya pelajar-pelajar di negara kita tidak lama lagi akan masuk. Tentunya kita yakin bahawa pemerintah Indonesia sudah memikirkan cara terbaik bagaimana menghadapi pelajar atau murid-murid di negara kita ini bisa masuk mengikut protokol kesihatan. Mudah-mudahan di negara kita Indonesia juga bisa memerangi COVID-19 ini, dan juga seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga kita Indonesia di negara kita bisa mengikuti SOP atau protokol kesihatan yang ada. Dan di sini saya menghimbau kepada kita semua dimanapun kita berada, apakah di Malaysia atau di Indonesia atau di mana saja, mari kita patuhi, kita taati SOP atau protokol kesihatan ini. Karena dengan cara inilah kita bisa memerangi dan melawan COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat daripada COVID-19 ini ya. Karena siapa lagi yang bisa melawan COVID-19 ini kalau bukan kita. Yang mana kata-kata yang sangat famous di Malaysia ini adalah kita jaga kita terbaik. Jadi itu saja, mudah-mudahan apa yang saya kongsi pada kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.